Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, dengar respon sikit. Waalaikumsalam. Okey. 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 Okey, awak hari ini kita akan belajar, okey, sambung mengenai dengan topik bab 3 iaitu matematik pengguna di bawah tajuk insurans. Okey, awak boleh rujuk buku teks muka surat 81. Okey. 81. Hari ini kita akan saya akan ajar bagaimanakah untuk mengira, bagaimanakah mengira premium. Okey, cara untuk mengira premium insurans hayat. Okey, cara untuk mengira premium insurans hayat. Okey. Alright. Okey, sebelum tu formula dia untuk mengira premium insurans hayat, formulanya adalah nilai muka polisi, nilai muka polisi bahagi dengan X. Maksud dia berapakah nilai bagi setiap nilai muka polisi bahagi dengan RMX. Contohnya kalau dia cover 1000 kan kali dengan kadar premium per X. Ini formula, nanti saya terangkan formula ni apa. Ulang balik. Premium adalah nilai muka polisi bahagi dengan RMX darab dengan kadar premium per RMX. Apa maksud di sini? Tengok contoh nombor 2. Dia kata kadar insurans premium tahunan bagi setiap 1000. Bagi setiap 1000. So maksud dia X ni 1000 lah. X ni adalah 1000. Bagi setiap 1000 maksud dia X ni adalah 1000. Nilai muka insurans sementara. Boleh baharu tahunan yang ditawarkan oleh syarikat XYZ seperti berikut. Maksudnya nilai muka berikut berapa bahagi dengan 1000. Alright. Sebab dia kata ini bagi setiap nilai bagi setiap 1000. Kemudian darab dengan kadar premium per X. Maksud dia per 1000 dah ni. Jadi maksud dia kalau kita tengok jadual ni, maksud dia lelaki kalau dia ada kategori dia bukan perokok, kemudian perempuan bukan perokok. Maksud di sini umur 35 tahun. Kalau lelaki tu bukan perokok, kadar premium dia per 1000 yang ni. RM2.12. Bagi setiap 1000. Nilai insurans tersebut. Kemudian tu sebab kita kena bahagikan dengan 1000 tadi sebab harga dia per 1000. Sama juga dengan perokok. So perokok dia meningkat sikit, RM2.72. Kalau perempuan dia murah sikit, bukan perokok. Kalau perokok dia mahal. Lagi mahal lah, RM1.78. Kalau umur dia 36 tahun, kalau dia bukan perokok lelaki, kadar premium dia adalah RM2.18. Setiap 1000. Setiap 1000 RM2.85. Kalau 2000 maksud dia apa? Kalau 1000 RM2.18. Kalau 2000 kena darab dengan darab 2. Pandai, faham lah tu. Kalau perokok dia lagi mahal, RM2.80. Kalau perempuan bukan perokok, RM1.50. Kalau perokok dia mahal sikit, RM1.84. Kalau umur dia RM37. Kalau dia bukan perokok, kadar premium dia lagi mahal kan? Lagi mahal ke lagi murah ni? RM2.26. Kalau tengok, kalau umur dia makin meningkat, nilai dia makin banyak ke makin sikit? Banyak. Makin banyak. Kalau dia beza perokok, bukan perokok dengan perokok, apa beza dia? Kalau lelaki, bukan perokok dengan perokok. Apa beza dia? Makin? Harga meningkat tapi tak semahal perokok. Maksud dia perokok lagi mahal lagi bukan perokok. Alright Jadi kalau kita tengok mengikut umur, kalau kita tengok jadual ni, kalau dia mengikut umur, semakin berumur semakin mahal. Betul tak? Begitu juga kalau dia bukan perokok dengan perokok, maksud dia perokok lagi mahal berbanding bukan perokok. Begitu juga dengan perempuan. Tengok soalan dia. Soalan dia. Mengapakah kadar premium semakin tinggi? Mengapakah kadar premium semakin tinggi? Apabila umur semakin meningkat. Kenapa? Kenapa umur semakin meningkat, kadar premium dia semakin tinggi? Kenapa? Agak-agak cepat.
Kenapa? Kita tengok. Okey, kira logik je lah. Kenapakah kadar premium insurans ni, kadar premium ni semakin tinggi apabila umur semakin meningkat? Kenapa makin meningkat umurnya? Sebab semakin umur meningkat, semakin chance nak mati itu tinggi. Okey, semakin meningkat, semakin chance nak mati. Okey, maksud dia semakin pendek umur. Okey, maksud dia apa? Semakin meningkat, semakin pendek lah kan. Orang semakin pendek dengan, okey, maksud dia chance nak mati, risiko lah. Maksud dia macam ni lah. Dia sebenarnya tak boleh sebut pasal kematian ni. Okey, tapi dari segi kefahaman macam ni lah. Maksud dia bila umur tu semakin meningkat, jadi kebarangkalian meninggal tu tinggi lah, lebih kurang macam tu lah kan. Tapi dari segi hukum Islam tak boleh sebenarnya. Okey, sebenarnya yang muda pun boleh meninggal kan. Jadi kebarangkalian tu adalah semakin tinggi. Betul tak? Okey, jadi kita tengok jawapan dia adalah, kalau kita tengok jawapan ni, penyelesaian dia kata kadar premium, siapa pula masuk ni? Dogi yang masuk ni. Ibri pun masuk. Okey. Okey, tak apa. Okey, dia kata kadar premium meningkat dengan peningkatan umur kerana jangka hayat setiap orang semakin pendek. Lebih kurang lah tu ayat sopan dia, jangka hayat setiap orang semakin pendek dengan pertambahan umur. Sama lah tadi masuk awak cakap tu, semakin banyak umur semakin apa awak cakap? Cepat mati. Tu bahasa tak sopan lah. Jadi bahasa sopan dia adalah jangka hayat setiap orang semakin pendek. Okey, jangka hayat setiap orang semakin pendek dengan pertambahan umur. Betul lah kata Aris tadi. Okey, cuma bahasa dia kurang sopan kan. Tapi kalau dari SPM terima lah kot kan. yang awak faham adalah semakin berumur, maksud dia kebarangkalian untuk jangka hayat dia semakin pendek. Okey, itu ayat sopan dia lah. Okey, faham tak ni? Faham tak? Hello? Kita dah tutup sebenarnya ni. Faham dia, faham. Okey, faham Jadi maksud dia, ayat sopan dia apa? Okey, awak guna term ni lah. Jangka hayat setiap orang semakin pendek. Okey, jangka hayat semakin pendek dengan pertambahan umur. Okey. Jangka hayat semakin pendek dengan pertambahan umur. Maksud dia, semakin tinggi umur, jangka hayat dia adalah semakin pendek. Faham tak ni? Okey, ni ayat sopan dia lah Jangka hayat setiap orang semakin pendek dengan pertambahan umur. Ataupun kata Haris tadi, semakin umur dia semakin banyak, okey, kebarangkalian untuk dia meninggal tu adalah tinggi. Okey, itu lebih kurang lah ayat dia. Tapi ayat sopan dia adalah jangka hayat setiap orang semakin pendek dengan pertambahan umur. Awak ingat term ni macam sain lah. Sain awak kena ingat term kan. So matematik ni pun awak ingat term dia. Term dia apa? Ulang balik. Jangka hayat setiap orang semakin pendek dengan pertambahan umur. Ataupun semakin bertambah umur, jangka hayat dia semakin pendek. Boleh ingat tak tu? Boleh ingat tak? Boleh. Okey, so term yang pertama kita belajar adalah jangka hayat semakin pendek dengan pertambahan umur. Ni ingat term ni. Jangka hayat semakin pendek dengan pertambahan umur. Okey, kemudian mengapakah kadar premium semakin tinggi apabila bagi seorang perokok? Okey, kenapa seorang perokok tu kadar premium dia tinggi? Okey, ikut kefahaman awak dulu, jangan tengok buku. Kenapa? Okey, kenapa? Okey. Kenapa? Sebab perokok dia nak beli rokok tu, so dia naik apa tu, macam mana nak cakap? Okey. Charge dia dah banyak lah tentu. Apa? Dia punya charge tu lebih banyak. Sebab Charge. dia nak beli rokok tu sekali, kata lah. Okey, kita tengok risiko. Kalau kita sebut pasal risiko, keyword dia adalah risiko. Risiko. Okey, risiko Kalau perokok dengan bukan perokok, mana risiko dapat penyakit tu tinggi? Kita faham term tu. Perokok. Okey. So keyword dia yang pertama adalah risiko. So kita boleh sebut risiko ni term dia adalah risiko risiko. Jadi risiko bagi perokok. Okey. Keyword dia risiko bagi perokok adalah lebih tinggi berbanding bukan perokok. Okey, tu keyword yang saya bagi awak. Okey. Kita sebut pasal risiko. Kalau insurans ni, kita kena sebut pasal risiko, iaitu mengapakah kadar premium semakin tinggi bagi perokok.
Jadi risiko perokok semakin tinggi berbanding bukan perokok. Faham tak? Lepas tu nak cantik ayat dia, tengok skema ni. Okay, skema yang dibagi di buku teks dia kata, okay, kebarangkalian seorang perokok terdedah kepada risiko penyakit lebih tinggi banding dengan seorang yang mengamalkan gaya hidup sihat. Lebih kurang itulah. Tu ayat lagi cantik lah. Okay, jadi kita boleh tambah. Yang penting keyword dia adalah kebarangkalian. Kebarangkalian lah, sebab benda ni tak pasti berlaku. So kebarangkalian. Sama juga macam cepat mati, lambat mati tadi. Kita sebut kebarangkalian. Sebab kalau tak sebut kebarangkalian, tu dah macam Tuhan lah kan. Okay, so kita kena sebut kebarangkalian sebab benda tu tak pasti. Jadi kemungkinan tu ada tinggi. Kebarangkalian ni ada satu kemungkinan. So keyword dia adalah kebarangkalian untuk perokok. Okey. Kebarangkalian untuk perokok terdedah kepada risiko adalah semakin tinggi berbanding bukan perokok ataupun bukan perokok ni, dalam keyword dia adalah yang mengamalkan gaya hidup yang sihat. Okey, tapi kalau awak bagi risiko perokok semakin tinggi berbanding bukan perokok pun dah terima lah. Nak cantik lagi, letaklah ayat yang macam skema ni, iaitu kebarangkalian seorang perokok terdedah kepada risiko penyakit lebih tinggi berbanding dengan seorang yang mengamalkan gaya hidup sihat. Dia dah macam sains ni, kita kena ada istilah-istilah tu. Okey, boleh ikut tak? So yang perlu awak ingat adalah kenapa kadar premium semakin tinggi bagi seorang perokok. Jadi kebarangkalian seorang perokok mendapat risiko ataupun penyakit adalah tinggi berbanding bukan perokok. Awak boleh buatlah apa ayat-ayat yang awak rasa sesuai dan selesa. Okey, tak semestinya ikut buku teks ni. Faham tak ni? So keyword dia adalah yang pertama kena ada risiko perokok adalah tinggi berbanding bukan perokok. Okey, boleh ikut tak? Faham tak ni? Dia dah macam sains ni, kita baca istilah. Okey, boleh ikut tak setakat ni? Boleh. Okey, boleh ya. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Ni contoh 2 bagus tau. Dia ni subjek baru ni. Subjek baru, so kita kena belajar betul lah. Okey. Saya pun baru belajar, tapi saya ada background sikit lah pasal insurans ni kan. Saya sebab nak belajar ni, saya dah ambil lesen insurans dah. Okay, insurans hayat, insurans ni, okay, saya ambil sebab nak belajar ni. Okay, maksud dia saya boleh jadi ejen insurans dah ni, kan? Alright. Okay. Okay, saya kena ambil sebab saya nak ajar ni, so saya dah ambil, saya dah dapat lesen dah. Insurans hayat, insurans okay, takaful saya dah dapat dah. Okay, matlamat dia untuk mengajar kamu sebenarnya. Okay. Cuma tak boleh ada ejen insurans boleh lah, tapi tak ada masa lah nak ada ejen. Alright. Okey, soalan seterusnya dia kata, berdasarkan jadual tersebut, okey, berdasarkan jadual ni, okey, berdasarkan jadual ni, okey, dia kata, hitung premium tahunan bagi setiap situasi berikut. Okey, apa formula bagi premium? Nilai muka polisi tadi bahagi dengan X. X dalam kes ni adalah 1000. Darab dengan kadar premium. Kadar premium ni lah. Ni kadar premium. Dalam kotak ni adalah kadar premium. Okey, faham Okey, dia kata Encik Gan. So Encik Gan lelaki perempuan? Tengok, Encik Gan. Encik Gan lelaki perempuan? Okey, so Encik Gan adalah lelaki. Kita ambil warna merah ni. So Encik Gan lelaki, so kita ambil lelaki. Tak nampak. Okey, Encik Gan lelaki, so kita ambil lelaki. Alright. Ingin membeli polisi insurans. Okey, nilai dia 100,000. Dia nilai 100,000. Umur dia 39 tahun. So tengok, lelaki 39 tahun dia ni. Okey. Kemudian tengok seorang yang sihat dan tidak merokok. So bukan perokok lah. So dia lelaki, yang pertama dia lelaki, umur 39 tahun, dia bukan perokok. So inilah dia punya kadar. Okey, ni dia punya kadar premium per X. Maksud dia per 1000. Faham tak ni? Ni kadar premium dia. Faham tak? Faham ke tak faham? Hello. Dah ingat disconnected tadi sebab saya tak nampak muka awak, sebab saya buka saya share screen kan, tak buka. Okey, jadi awak kena respon dah. Jadi kalau awak tak respon, saya ingat benda tu masih lagi ada, tapi sebenarnya awak dah disconnected, okey, ataupun handphone saya disconnected. Okey, sebab awak respon Kalau saya tanya tak respon lah. Okey, sebab saya tak nampak muka awak ni. Okey. Sebab saya share screen kan. Okey, faham tak ni? Okey, semula yang penting kita tengok mana table dia, kadar premium dia. Encik Gan. Soalan dia Encik Gan. So Encik Gan kita tahu dia lelaki. Ni lelaki. Okey, membeli polisi insurans. Nilai dia 100,000. 100,000 ni adalah X lah.
dia berumur 39 tahun. So kita ambil kolom 30 baris 39 tahun dan tidak merokok. So kita ambil ruangan tidak merokok ni. So kadar premium per X per 1000 adalah RM2.49. Faham tak ni? Okey, tengok nilai X dia, nilai ni tadi, nilai X dia adalah 100,000. So kita masuklah sini. Nilai muka dia 100,000. Ya, nilai muka dia 100,000. Okey, perkan dengan 1,000. Kan? Darabkan dengan nilai polisi dia ni. 2.49. So awak tekan kereta dapat apa? 249. Okey, so dapatlah 249,000. Itulah premium dia. Okey, dapat tak? Itulah nilai premium Encik Guan. Okey, boleh? Faham ke tak faham ni? Untuk cari premium. Okey, saya ulang balik. Nilai premium, nilai muka polisi. Okey, bahagi dengan RMX. Ni nilai muka lah ni ya. Ni nilai muka. Sorry, bukan X. Ni nilai muka. Ni nilai muka dia. Ni nilai muka. So, nilai muka bahagi dengan X tadi 1,000. Bagi yang 1,000. Darabkan dengan kadar premium yang kita tahu tadi. Dia adalah lelaki, bukan perokok dan umur 39 iaitu RM2.49. So, dapatlah RM249,000. Okey, boleh kot? Boleh tak boleh? Boleh. Itu 249 ke 249,000? RM249. Berapa ringgit? Berapa ringgit awak kira tadi? 249. Okay, sorry. Sebab saya tak kira, awak yang kira. Right. 200 saja test tu kan. So premium dia adalah Mahabona kan, 249. Okay, betul lah. RM 249. So maksud dia kena bayar RM249. Ni maksud dia premium tu. Okay, dia kena bayar RM249. Kalau kena bayar RM249,000, siapa nak bayar? Beli? Dia RM249 tu setiap bulan Setahun kan dia kata setahun? Ni tahunan. Nampak tak ayat dia? Yang ni sebenarnya insurans ni awak jangan fikir pelik-pelik. Insurans ni adalah apa yang awak hadapi sekarang ni. Okay? Apa yang awak hadapi. Contohnya macam ni lah. Katakan, ni lah, dalam kes ni, Encik Gan ni, dia nak beli insurans. Ayat macam tu lah. Tak payah fikir pelik. Kita fikir situasi sehari. Ni real life situation. Encik Gan ni, dia nak beli insurans. Okay? Okay, nilai polisi dia nak beli 100,000 dia cover. Okay? Umur dia 39 tahun. Kemudian dia tak merokok. Jadi kalau kata Cik Gan ni jumpalah kepada penjual insurans. Contoh saya penjual insurans. Okey. Saya akan tengok, okey, Cik Gan lelaki. Tengok kadar dulu. Lelaki. Okey, kemudian umur dia 39 tahun. Dia bukan perokok. Jadi kadar untuk 1,000, setiap 1,000 dia kena bayar RM2.49. Faham tak? RM2.49. Jadi kalau dia nak beli 100,000, so 100,000 tadi, nanti tak payah kalau tak tengok formula. So dia nak beli kalau 100,000, jadi 100,000 tadi, ni 100,000. Sorry, 100,000 100,000 bahagi dengan 1,000. Kenapa bagi 1,000? Sebab kadar ni adalah setiap 1,000. Darab dengan kadar RM4, sorry RM2.49. Dapatlah tadi harga dia adalah RM249. So Encik Gan kena bayar RM240 untuk cover polisi berharga RM100,000. Faham tak ni? Faham ke tak faham? Hello, faham tak? Faham Faham tak? Okey, katakan kita ubah soalan ni. Sama je. Katakan saya ubah saya bagi contoh situasi lain. Situasi lain kita ambil warna hijau pula. Okey, contohnya ni puan apa nak buat? Puan apa? Puan Hawa. Okey, Puan Hawa. So Puan Hawa ada perempuan. Okey, Puan Hawa. Dia nak beli polisi insurans berharga contoh dia RM1,000,000. Okey, tengok kefahaman awak Puan Hawa, dia nak beli insurans RM1,000,000. Okey. Umur Puan Hawa adalah contoh dia
40 tahun. Okey, umur Puan Hawa 40 tahun. Puan Hawa tak merokok lah. Okey, berapakah dia perlu bayar untuk membeli polisi insurans berharga 1 juta? Tengok kefahaman tanpa rujuk formula. Jadi tengok Puan Hawa, perempuan, umur 40, tidak merokok. So berapa dia punya polisi? Berapa dia punya ni? Dia punya kadar premium. Berapa? Puan Hawa, terpadam pula. Okey. Puan Hawa seorang perempuan. Puan Hawa perempuan lah. Umur 40, kita ambil 40. Okey, dia tidak merokok. Berapa kadar premium dia? RM1.80. RM1.80. RM1.80 ni untuk 1,000. Setiap 1,000 nilai dia RM1.80. Kalau dia nak beli 1 juta? 1,800. So 1 juta ia ke 900. Okey, 1 juta bahagi 1,000 darab dengan RM1.80. Okey, apa jawapan dia? 1 juta bahagi 1,000 dapat 1,000. 1,000 sangat darab RM1.80. Berapa? 1,800. So Puan Hawa kena bayar RM1,800 setahun untuk beli polisi insurans berharga 1 juta. Faham tak ni? Faham tak? Okey, kita ambil kes yang lain. Okey, katakan kes yang lain kita ambil warna apa lagi yang ada ni? Okey, kita ambil warna biru dah, hitam. Okey, hitam lah contoh. Okey, katakan Encik Yap. Encik Sami lah, Sami. Okey, Encik Sami adalah lelaki. Betul? Okey, Encik Sami. Dia ingin membeli polisi insurans bernilai RM100,000 lah. RM200,000 pula, RM200,000. Encik Sami, seorang lelaki, dia ingin membeli polisi berharga RM200,000. Okey. Kemudian Encik Sami adalah merokok. Dia seorang perokok. So, lelaki perokok. Okey, tengok perokok. Umur Encik Sami katakan 35 tahun. 35 tahun. So, tengok. Lelaki perokok, umur 35 tahun. Okey, berapa dia punya kadar premium? Berapa kadar premium? Okey, RM2.72 bagi setiap 1,000. Kalau dia nak beli 200,000, maksud dia apa? Kalau dia nak beli 200,000, maksudnya 200,000 tadi bahagi dengan 1,000, betul? Darabkan dengan RM2.72. So, potong. Okey, dapat apa? RM2.72 darab 200. 144. Berapa? 544. Berapa? 544. So 544. So Encik apa tadi? Encik Sami kena bayar RM544 setahun. Faham tak faham? Faham tak faham? Okey, ni macam awak khusus insurans lah ni. Okey, nak beli insurans. Okey, faham So kesimpulannya untuk tajuk insurans ni awak jangan fikir panjang-panjang. Alright, itu dia punya basic tadi. Okey, ada ayat lagi tambahan. Okey, kita ambil tambahan. So, apa tadi? Okey, dah siap lah kan? Dah siap lah. Okey, kita tengok soalan B pula. Boleh ikut tak? Faham tak ni? Faham ke tak faham? Faham Alright, senang kan? Alright. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Kena contoh lain pula. Kita ambil yang lain pula. Kita ambil sambung seterusnya lah. Okey, so faham Jadi, polisi insurans ni senang cerita. Okey, kita anggap dia memanglah, bukan memang anggap. Memang polisi insurans ni adalah kehidupan seharian. Okey, kehidupan seharian. So, awak kena berada dalam situasi seperti di soalan. Contohnya, kita ambil satu-satu. Tengok table. Alright. Okey, tengok soalan contoh nombor 2B. Okey, tengok kita buat sama-sama. Okey, Puan Syapuba. Okey, Puan Syapuba. Puan Syapuba adalah lelaki ke perempuan? Kalau puan ni, puan perempuan lah. So, tengok perempuan. Okey, tak nampak. Sorry. Okey, Puan Syapuba. So, kita highlightkan
kolom perempuan. Boleh? Berumur 36 tahun. Kita ambil 36 tahun. 36 tahun. Okay. Seorang yang sihat dan tidak merokok. So, kita ambil mana? Kolom mana? RM1.50. So, bukan perokok. So, RM1.50 bagi setiap 1,000. Okay. Setiap 1,000. Okay, itu padam pula. So, RM1.50 bagi setiap 1,000. Okay, ayat dia faham Okay. Kemudian dia kata, membeli polisi insurans bernilai RM250,000. Okay, setakat ni kita kira dulu. So, RM250,000 dapat apa? So, cara dia macam mana tadi? Macam mana? Kita buat banyak contoh tadi. Okay, kira macam mana? Setakat ni je. Kita jangan tengok yang panjang-panjang lagi. Macam mana kira? Dah terpadam ke ni? RM250,000 bagi RM1,000. Okey, RM250,000 bagi RM1,000 darabkan dengan 1.50. okey, RM1.50. So apa jawapan dia? RM375. Okey, RM375. Maksud dia kalau kita berhenti dekat sini kena bayar RM3.375. Tapi ada ayat lagi. Dan okey, dan bila dan kena tambahlah. Okey, dan kena apa? Kena tambah. Faham tak ni? Dan kena tambahlah. Dan apa? Ada tambahan lagi. Dan menambah polisi. Tak nampak, sorry. Okay, kita besarkan. So, 375 kita ambil kat sini lah. Kita start kat sini. So, tadi kita dapat 3, ni kita buat kat sini lah sebab tempat dia terhad. So, kita ulang balik. 250,000 bahagi 100,000 darab dengan RM1.50. Okay, kita tulis kat sini. RM1.50. So, dapatlah sini 375. Dan tambah. Okay, tambah apa? Ni kita padam. Alright, kita padam. Okay, dan bila dan tambah apa? Kita ambil warna merah pula. Okay, dan tengok ayat dia. Dan menambah polisi penyakit kritikal. Okay, apa penyakit kritikal pula? Kita nak kira. Okay, penyakit kritikal So, tambah penyakit kritikal tadi. Okay, penyakit kritikal, syarat dia kata syarikat XYZ menawarkan polisi penyakit kritikal. Okay, tak nampak, sorry. Okay, ni mana tadi? Terpadam pula. Okay, syarikat XYZ, kita besarkan sikit. Nampak tak? Okay. Menawarkan polisi penyakit kritikal dengan memberi perlindungan 30% daripada nilai muka asas. So, 30% macam mana? 30% daripada nilai muka asas maksud dia? 230 per 100 darab dengan 250,000. Dapat apa? RM75,000. Okey, so dapatlah 75,000. Okey, sebab dia kata syarikat XYZ menawarkan polisi, dia ditawarkan polisi penyakit kritikal dengan perlindungan sebanyak 30% nilai muka asas. So, 30% daripada nilai muka asas, kita dapat 75,000. Okey, faham Dan, dan dia kata, kadar premium. Okey, sekarang ni nilai yang baru ni adalah 75,000 je dia boleh cover. Okey, 30% je. Maksud dia perlindungan tu hanya 75,000 je. Kalau dia ada penyakit kritikal, dia boleh cover sampai 75,000 je. Itu maksud dia. Sebab 30% saja. Okey, faham Sekarang nilai baru dia adalah 75,000. Okey, kemudian dia kata, dan kadar premium. Kadar premium ni maksud dia per 1,000 lah bagi setiap 1,000. Nampak? Bagi setiap 1,000. So, maksud dia 75 per dengan 1,000. Okey, darab berapa kadar dia? Ialah RM1.77. So, darabkan dengan RM1.77. Faham tak ni? Faham? Faham ke tak faham? Hello? Dah terputus ke ni? Faham Okey, saya ulang balik. Syarikat XYZ menawarkan polisi penyakit kritikal dengan memberi perlindungan sebanyak 30%. Syarikat insurans boleh bagi 30% je. So, kita buat yang pertama, 30% darabkan dengan nilai insurans dia adalah 250,000. So, dapat 75,000. Okey, boleh? So,
syarikat insurans hanya boleh cover 75,000 sahaja. So kemudian lagi kata kadar premium bagi setiap 1,000. So bagi setiap 1,000, so 75,000 tadi bahagi dengan 1,000. Okey. So darabkan dengan kadar premium ni adalah RM1.77. So dapat apa ni? Okey, dapat apa? Okey, kira 75,000 bahagi 1,000 darab RM1.77. Dapat apa? Cepat kira. RM132.75. RM132.75. Jadi tambahlah dengan yang ni tadi. Yang ni tadi kita dah dapat. So yang tadi jawapannya adalah yang tadi apa? Yang asas adalah 375 tambahkan dengan penyakit kritikal tadi RM132.75. So jawapan dia berapa? 507.75 sen. Itulah nilai yang perlu dibayar oleh Puan Syapuwa. Okey, untuk nilai untuk situasi yang diberi ni. Faham tak ni? Faham tak? Faham tak? Okey. Faham ke tak faham setakat ni? Komen sikit. Faham Jadi cara dia kira dulu asas. Asas tadi kita dapat perlindungan asas 375 tambah dengan penyakit kritikal RM132.75. So Puan Syapuwa kena bayar sebanyak RM507.75 untuk 1 tahun berdasarkan syarat yang diberi. Faham? Okey, kalau kita tengok contoh, tengok jawapan dia sama tak? Samalah kan? Dia lagi teliti lah ni. Okey, jadi sama juga. Dicari dulu 30% penyakit kritikal. So 30% darab 250 dapat ni. Okey, cover untuk penyakit kritikal. Kemudian perlindungan asas, premium asas RM250,000 bagi 1,000 darab RM1.50. Campur dengan penyakit kritikal 75 per 1,000 darab RM1.77 dapatlah masih lagi sama RM507.75. Boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh. Okey, boleh Alright. So saya nak awak buat latih kendiri 3.1 B. Okey, awak buat nombor 1. Okey, buat nombor 1. Ada tak nombor 1 ni? Muka surat apa ni? Muka surat 84. Okey, muka surat 84. Okey, nanti kita pergi contoh yang lain pula. Okey, kalau belajar banyak kan tak faham lah. Okey, dia kena belajar, buat latihan. Alright? Tuan Ibu, dia macam complicated sikit. Tak payah pun complicated. Awak anggap dia macam situasi seharian je. Macam awak sekarang ni, awak adalah pembeli insurans, so awak nak beli insurans. Anggap macam tu je. Okay? Kita faham situasi tu, jangan kita anggap benda ni sebagai matematik. Bila anggap benda ni sebagai matematik, dia jadi susah. So anggap benda ni adalah situasi seharian. Okay? Macam kehidupan seharian. Faham tak ni? Maksud dia awak perlukan insurans, berapa awak perlu bayar. Kita faham macam tu je. Bila awak faham macam tu, insyaAllah dia akan jadi mudah. Ni siapa baru masuk ni? Aduh, dekat nak habis dah baru masuk. Kimi. Alhamdulillah, yang penting masuk Kimi Okey, tak apa. Nanti Kimi yang baru masuk ni, nanti yang benda ni tadi saya akan upload. Okey, Kimi boleh tengok balik lah. Okey, boleh Okey, saya tutup dulu recording ni. Tapi awak jangan keluar dulu masih lagi. Okey, awak buat 3.1B di muka surat 84. Buat sekarang. Kemudian nanti saya akan pandu awak. Masih lagi pandu dekat Google Meet ni lah. Cuma recording ni saya stop dulu. Okey, yang baru masuk tu nanti saya akan upload recording kita hari ni, apa yang kita record ni, so awak boleh tengok balik. Okey, yang masuk awal pun kalau tak faham pun boleh tengok lagi dekat channel YouTube saya iaitu Nizam Tahir. Faham tak? Okey, so jangan lupa pergi di channel saya Nizam Tahir. Ni saya nak stop recording dulu. Nizam Tahir. Okey, awak boleh subscribe dan kita boleh tengok lah. Nanti awak tulis nama di ruangan komen link ni nanti. Okey, yang ni saya